الله وعلى آله وصحبه سبحانك لا إله إلا أنت إنك أنت الملك وهداية صالحة لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم وافتح علينا رحمتك وعلى الناس رب اشرح لي صدري قال الشيخ مثلا sekarang dan permulaan yang dihisapkan pada masa menyapu khuf 3 hari 3 malam atau sehari semalam daripada akhir hadas. Dan permulaan hisap. Dan permulaan yang dihisapkan pada masa sapu khuf. Pada masa sapu khuf, ini pada masa harus sapu khuf. Permulaan yang dihisap, kita nak mulai kira pada masa menyapu khuf, ini masa harus sapuhkan khuf. 3 hari 3 malam, ini untuk orang yang musafir. Atau sehari semalam, ini untuk orang yang bermukim. Daripada, ni mulai daripada akhir hadas. Mulai daripada akhir hadas. Bukan permulaan datang hadas. Bukan permulaan datang hadas. Bahkan akhir. Kita kira tu mulai di akhir hadas. Kalau sentuh tu, dia tak ada awal, tak ada akhir sekaligus. Tapi kalau kencing, kencing tu bukan kira daripada permulaan keluar air kencing. Bahkan dikira daripada kita mula kira tu ialah di akhir. Maknanya apabila habis air kencing, kira di situ. Kira di situ. Tu maknanya, tapi setengah-setengah tu dia sekaligus keluar, tapi setengah tu dia jadi panjang kan. Tapi kalau batal wuduk ni kalau kencing, permulaan keluar air kencing tu dah batal wuduk. Kalau tilik kepada bab batal wuduk, permulaan keluar air kencing dah batal wuduk. Tetapi masa yang dihisap untuk nak tahu, nak kira katanya 3 hari 3 malam atau sehari semalam tu mulai di akhir air kencing. Gitulah. Berhadas tu kemudian daripada memakai. Kemudian daripada memakai bagi khuf, memakaikan khuf. Jadi berhadas tu selepas pada kita pakai khuf. Lepas tu nak pakai khuf tu syaratnya pakai dalam masa kita suci daripada 2 hadas. Gitu. Kenapa kira di situ? Kerana waktu menyapu itu masuk dengan demikian itu dengan akhir berhadas. Kerana waktu masa untuk sapu 2 khuf tu dah masuk dengan jadi masuk jadi masuk. Dengan demikian itu dengan akhir berhadas. Begitu. Jadi begini. Kenapa dia kira di akhir berhadas? Tak kira di awal.
tak kira juga belum pada berhadas selepas pada pakai. Jadi maknanya lepas pada kita ambil wuduk, lepas tu semalam dah cerita katanya selepas pada kita ambil wuduk, tak mesti terus kita pakai khuf kan. Tak mesti terus kita pakai khuf. Maknanya jadi mana janjinya nak kita pakai khuf dalam masa suci daripada dua hadas. Jadi maknanya nak pakai selepas pada ambil wuduk terus ke, artinya selepas pada tu lama juga ke, janji belum pada batal wuduk, belum pada berhadas. Apabila kita sudah pakai pakai khuf tu kira kata pakai tu mana dua belah kaki dah masuk rapat di dalam kasut. Dua belah kaki tu tapak kaki kita dah rapat dengan dalam tapak bagi kasut. Lepas tu kalau kalau berhadas belum pada pakai dua khuf pun tak boleh nak sapu. Contohnya dia pakai khuf sebelah. Dia dah pakai sebelah, sebelah kanan masalah. Lepas tu sebelah kiri belum pakai lagi. Belum jadi pakai lagi. Maknanya kaki belum masuk dalam khuf lagi. Kaki kiri belum masuk dalam khuf lagi. Lepas tu dia berhadas. Maka tak boleh nak sapu. Begitulah. Jadi maknanya dia berhadas tu kemudian, tengok sekali lagi. Dia daripada akhir berhadas, kemudian daripada pakai ni, kemudian daripada sempurna pakai itu, memakai, kemudian daripada memakai ni, kemudian daripada sempurna memakai bagi khuf, pakaikan khuf. Sebenar tu mana dua belah kaki dah di dalam khuf. Lepas tu apabila sudah kita pakai khuf, tak bilang lagi, tak kira lagi. Untuk nak 3 hari 3 malam ke, untuk 1 hari 1 malam tu tak kira lagi. Lepas tu apabila berhadas, setengah hadas tu sekaligus, setengah tu berpanjangan, maka kalau berpanjangan seperti kencing, maka kira dia habis kencing itulah, barulah kira masuk. Lepas tu dia katanya kerana waktu menyapu itu masuk dengan demikian itu, dengan apa dia? Akhir berhadas kemudian pada memakai bagi khuf. Sebab dia begini. Kalau kita pakai khuf bila? Selepas pada ambil wuduk kan? Kita pakai khuf tu bila? Maknanya selepas pada ambil wuduk. Selepas pada kita ambil wuduk, kita pakai khuf. Nak boleh sapu kaki ke tidak? Belum ada. Ketika tu. Kita ambil wuduk. Sudah kita ambil wuduk, kita pakai khuf. Kita pakai khuf sudah, kita belum berhadas. Maka ketika tu nak sapu kaki ke tidak? Tak nak sapu kaki lagi sebab wuduk kita masih ada lagi. Faham tak? Kita tak nak sapu lagi, maknanya tak perlu kepada sapu lagi, sebab kita berhadas. Sebab tu dia kiranya apabila kita berhadas, situlah masa kita nak sapunya. Sebab ketika kita ambil wuduk belum pakai khuf. Selepas pada ambil wuduk belum pakai khuf. Nak sapu tak khuf? Nak sapu tak sapulah sebab tak pakai khuf. Selepas pada kita pakai khuf dalam masa suci, nak kepada sapu khuf ke? Tak ada nak kepada sapu khuf sebab kita belum berhadas. Jadi masa nak sapu khuf tu ialah apabila kita berhadas. Sebab tu dia katanya kerana waktu menyapu itu masuk dengan demikian itu dengan berhadas, dengan akhir hadas, kemudian daripada memakai bagi khuf. Sebab di situ masa dia. Belum kita pakai, nak sapu, tak sapulah khuf sebab kita tak pakai. Sudah pakai, belum berhadas, kita tak nak sapu lagi. Sebab kita tak berhadas lagi. Begitu. Lalu tu kira daripada masa itu. Jadi maknanya masa yang kita nak bilang satu tu bukan daripada kita pakai khuf.
Jadi selepas pada pakai khuf tu nanti tunggu berhadas. Berhadas bila akhir dia kira di minit tu lah. Maka diiktibarkan masanya daripadanya. Maka diiktibarkan masanya masa sapu daripada berhadas. Apabila masa selepas pada kita berhadas itulah masa yang kita nak kepada sapuhnya. Apabila situ maka diiktibarkan dikirakan masanya masa sapu tu daripada akhir berhadas. Sebab masa itulah masa yang kita nak kepada sapu khuf. Sebab kita berhadas kita kena ambil uduk. Apabila kita ambil uduk nak sapu khuf ganti pada basuh kaki. Bila maka diiktibarkan masanya masa sapu khuf daripada akhir berhadas pula. Kira gitu juga. Dan diharuskan padanya pada sapu khuf barang sekandaknya daripada beberapa sembahyang. Jadi dia sapu khuf ni tak macam sapu tayamum. Tak macam tayamum. Tayamum boleh digunakan untuk satu fardu saja. Satu tayamum boleh digunakan untuk satu fardu saja. Tapi sapu khuf macam kita basuh kaki. Kita ambil wuduk basuh kaki boleh sembahyang beberapa kali fardu. Tak sekehendak kita lah. Selama mana tak batal wuduk, boleh kita nak sembahyang beberapa fardu sekehendak kita. Maka sapu kaki pun begitulah. Jadi maknanya masalah sapu kaki kita tak samakan dengan masalah sapu tayamum. Kita tak samakan dengan masalah tayamum. Bahkan basuh sapu khuf ni sama dengan basuh kaki. Walaupun dia ganti tapi sama dengan asal. Walaupun dia tu ganti maknanya sapu dua khuf ni ganti pada basuh kaki kan, tetapi dia sama dengan asal. Tak macam tayamum. Tak macam tayamum. Tayamum walaupun dia ganti daripada wuduk tapi tak macam tu wuduk dia. Maka yang diiktibarkan akhir hadas itu sama ada hadas itu kemah kencing atau hadas tidur atau hadas tersentuh lelaki dengan perempuan atau hadas menjabat kubul atau dubur. Itu kira. Jadi kira di akhir ke semua. Kira di akhir semua dia kata sama ada hadas itu kemah kencing atau hadas tidur atau hadas bersentuh lelaki perempuan atau hadas menjabat menyentuhkan kubul atau dubur. Inilah yang zahir kalam Syekh Ibn Hajar pada Tufah. Mana kira di akhir ke semua. Itu yang zahir daripada cakapan kitab Tufah gitulah. Dan jika lanjut masanya jadi panjang masanya, masa tu dia kata dan jika lanjut panjang lama masanya, masa berhadas itu dikira di akhir. Dan tidur sekalipun. Kita mulai tidur tu sini mengikut Syekh Ibn Hajar ni mulai tidur tu itu tak kira lagi apabila kita sedar. Kalau bersentuh dengan lelaki perempuan, kalau sentuh kita pegang gini. Sentuh gini. Pegang lama gitu, sejam baru lepas. Lepas tu kira di situ. Contohnya kita katanya mulai pegang tu jam 8. Lepas jam 9. Kira di jam 9. Dia kira begitu. Tapi kalau satu lagi, dia kira di awal. Maka diartibatkan sudah kemahnya
Maka kita kira masanya apabila sudah kencing. Dan jika tidur dan jaga tidurnya seorang. Lepas tu kira dijaga tidur tu lah. Bukan mulai tidur tu tidak. Kerana keduanya akhir hadas. Kerana keduanya mana sudah kemah dan jaga tidur tu akhir berhadas. Itu dia kiranya begitu. Tetapi bersalahan dengan yang disebutkan Syekh Ramli di dalam Nihayah iaitu tafsil. Dia tafsil macam mana? Jika ada hadasnya itu tidur dan sentuh perempuan dan jabat kubul atau dubur, maka dibilang daripada permulaan. Tambah kita bagi tambah sikit. Maka dibilang dikira daripada permulaan masa. Muddah tu masa. Daripada permulaan hadas. Tiada pada kesudahannya, tiada pada hujung. Kalau mengikut Syekh Ramli, dia tafsilnya begini. Kalau tidur, kira jam. Contohnya kita mulai tidur tu, lena, jam 8. Kita sedarnya jaganya jam 9. Mana kira di jam 8. Kira jam 8. Bersetuh lelaki perempuan atau bersetuh kemaluan tu, kalau Syekh Ibn Hajar kira dia lepas. Contohnya mulai pegang, contoh lelaki perempuan suami isteri tu dia pegang tangan, mulai pegang tangan tu kalau mengikut Syekh Ramli, kita kata mulai pegang tu di jam 8. 9 tu baru lepas. Baru lepas tangan. Mana kalau mengikut Syekh Ramli, mana mulai di jam 8. Kalau Syekh Ibn Hajar kira di jam 9. Jadi kira di awal, Syekh Ramli kira di awal, Syekh Ibn Hajar kira di hujung. Itu masalah, dua-dua masalah ni. Dan jika adanya hadas yang lain daripada tersebut, ni lain daripada tidur dan menyentuh perempuan, maka dibilang pada kesudahannya kesudahan hadas. Jadi dia begini, masalahnya di sisi Syekh Ramli, dia katanya kalau tidur dengan sentuh perempuan dan menyentuhkan kemaluan tu, dia kira di awal. Dia kira di awal, tak kira di sudah. Tak kira di hujung. Patut lain pada tu, kira kesudahan, kira di hujung. Kalau kencing, kira di hujung. Kalau kencing tu, dia kira di hujung. Begitu. Tapi kalau mengikut Syekh Ibn Hajar, dia kira di hujung semata. Tak kira jadi itlaq. Dia panggil itlaq. Maknanya kira di hujung semata. Kalau tidur, kira dijaga. Kalau sentuh perempuan, kira di lepas. Begitulah. Jadi, begitulah kita kira. Jadi, nak mulai satu tu di situ. Khilaf di antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Kita mulai di situlah. Lepas tu tengoklah. Sehari semalam, maknanya 24 jam. Lepas tu 3 hari 3 malam maknanya 3 kali 24 jam berapa? 72. 72 jam. Abia. Mas'alatun. Orang sentiasa hadas. Seperti orang mustahadah atas salisil baul. Dan orang tayamum. Tiada kerana ketiadaan air. Seperti kerana sakit. Atau luka. Masalah orang yang sentiasa berhadas. Seperti orang mustahadah, perempuan yang mustahadah, sentiasa keluar darah. Tapi mustahadah ni maknanya darah tu bukan darah haid lah.
Darah yang keluar tu bukan darah haid. Kita katanya dia keluar darah tak berhenti. Keluar darah tak berhenti. Apa tu kita katanya dah lebih daripada masa haid. Dah lebih daripada masa sebanyak-banyak haid. Yalah. Apa dia? 14 hari 14 malam lah. 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam. Apabila mulai datangan darah, mulai kedatangan darah apabila lebih daripada 15 hari 15 malam, maknanya lebih daripada 15 kali 24 jam. Begitu. Mana lebih daripada 15 kali 24 jam, maka kalau darah tak berhenti lagi, masih keluar lagi, maka darah itu dikira katanya darah istihadah. Tetapi kalau belum pada cukup genap 15 hari 15 malam, kita kira kata darah tu darah haid. Apabila genap cukup 15 hari 15 malam, maka dikira kata darah tu darah istihadah. Maka dia kena salat. Tapi darah sentiasa ada keluar. Sikit ke banyak tak kira lah. Sentiasa ada keluar. Maka dikatakan dia ni orang yang sentiasa berhadas. Maka apabila sentiasa berhadas ni, darah keluar tak berhenti, maka kita nak kira satu di mana? Kita nak kira satu di mana? Ini satu pertanyaan. Atau salisil baul, mana kencing dia sentiasa keluar, mana meniti ada basa, begitu. Dan orang tayamum tiada kerana ketiadaan air. Orang tayamum bukan sebab tak ada air. Orang tayamum bukan sebab tidak ada air. Seperti kerana sakit atau luka. Ya tayamum kerana sakit, tak boleh sentuh dengan air seperti demam. Atau kerana luka, ada luka, ada balutan kan. Maka masalah orang tayamum ni, dia ni apa dia? Dia tayamum tidak mengangkat hadas ya. Tayamum tidak mengangkat hadas sebagaimana kita maklum. Tayamum tidak mengangkat hadas. Tayamum untuk nak mengharuskan sembahyang saja. Tayamum tidak mengangkatkan hadas. Apabila mengangkatkan hadas, lepas tu kalau dia ni dia selepas pada dia tayamum, dia pakai khuf. Selepas pada pakai khuf tu, nak kira satu tu di mana? Sebab dia tayamum dia bukan tayamum yang mengangkatkan, bukan dia tayamum mengangkat hadas. Apabila begitu, mana dia berhadas belum pada pakai khuf lagi. Maka macam mana kita nak kira untuk dua orang ni? Sungguhnya menyapu keduanya. Sungguhnya menyapu keduanya orang yang sentiasa berhadas, masuk mustahabah, masuk salisil baul, dan orang yang tayamum kerana sakit atau luka tadi, nak kira macam mana dia? Sungguhnya menyapu keduanya itu barang yang harus bagi keduanya daripada sembahyang. Barang yang harus bagi keduanya daripada sembahyang. Maknanya itu sembahyang yang harus bagi dia. Sungguhnya menyapu keduanya itu barang yang harus, maknanya barang tu apa dia barang? Daripada sembahyang. Ini sembahyang yang harus. Bagi keduanya, bagi siapa? Bagi orang yang sentiasa berhadas dan orang yang tayamum. Jikalau ada lagi tinggal tuhurnya.
jikalau tinggal lagi tahurnya. Kalau masih ada tahur dia lagi. Yang ia memakai 2 moza, tahur yang dia pakai 2 moza. Dan demikian, dan yang demikian itu satu fardu, dan demikian itu mana barang yang harus bagi kedua. Dan iaitu dan demikian itu barang yang harus itu satu fardu dan beberapa sunat. Yang harus bagi orang tayamum, yang harus bagi orang yang sentiasa beradat tu ialah satu fardu dan beberapa sunat. Dan jika ada ia memakai, itu belum lagi mengerjakan fardu. Dan jika ada ia memakainya, itu belum lagi mengerjakan fardu. Dan jikalau adalah hadas itu sudah mengerjakan fardu dan sunat atau sudah mengerjakan fardu juga, maka tiada menyapu keduanya melainkan bagi sunat juga. Kerana sapu keduanya itu diiringkan atas tahur keduanya, dan iaitu tiada memberi faedah lebih daripada demikian itu, lebih daripada satu fardu. Maka jikalau berkandak tiap-tiap daripada keduanya mengerjakan fardu yang lain, wajib ditanggalkan muazzanya dan bertahur yang lain dengan sempurna. Kerana bahasanya ia sudah berhadas dengan nisbah kepada barang yang lebih atas satu fardu dan sunat. Maka bahwasanya seumpama ia memakai atas hadas pada hakikatnya, maka bahwasanya tahurnya itu tiada mengakatkan hadas. Dan jikalau hilang uzurnya, maka tiada menyapu, yakni wajib memulai memakai 2 moza dan membasuh 2 kaki. Panjang. Kita ulang balik sikit tentang masalah orang yang tayamum, kan? Satu dulu orang tayamum, kita ulang peringatan sikit. Orang yang tayamum ni, dia tayamum kerana tayamum tidak boleh mengakatkan hadas dengan tayamum. Hanya dia mengharuskan saja, mengharuskan sembahyang saja. Lagi pula sembahyang yang dia boleh buat dengan satu tayamum tu ialah satu fardu dan beberapa sunat. Begitu. Dan juga masalah orang yang sentiasa berhadas. Orang yang sentiasa berhadas ni belum, apabila dia tak boleh nak ambil wuduk belum pada masuk waktu. Macam juga tayamum tak boleh kita bertayamum belum pada masuk waktu. Sebab itulah kalau kita tayamum, contohnya kita tayamum selepas maghrib tapi belum waktu isyak. Tapi kita sembahyang maghrib dengan tayamum dah. Kita tayamum sudah, kita sembahyang maghrib. Sudah sembahyang maghrib, batal wuduk. Apabila batal wuduk, kita pun tayamum. Tayamum belum pada masuk waktu isyak. Maka tayamum tu tak boleh kita nak sembahyang isyak dengan dia. Sebab tayamum dikira katanya belum pada masuk waktu. Begitu juga masalah orang yang sentiasa berhadas, dia tak wuduk dianya tak dikira kalau dia buat belum pada masuk waktu. Sebab dia ni dua-dua orang ni kira kata darurah. Tidak ada darurah, malaikat dah masuk waktu. Habis itu orang yang sentiasa berhadas. Orang yang sentiasa berhadas ni apabila masuk waktu,
apabila masuk waktu dia kena basuh. Tak boleh terus ambil wuduk, dia kena basuh. Sudah basuh, sudah basuh dia ambil wuduk. Selepas pada dia ambil wuduk, dia kena segerakan untuk solat. Maka solat yang dia boleh solat tu ialah satu fardu saja. Tapi sunat tu boleh banyak lah. Maknanya contohnya kalau maghrib dengan isya walaupun waktu yang berdekatan sekalipun, waktu yang berdekatan sekalipun tetapi kena 2 kali wuduk dah. Bagi orang yang sentiasa berhadas sama juga dengan orang yang tayamum. Begitu. Lepas tu orang yang sentiasa berhadas, kalau katanya perempuan yang istihadah. Perempuan yang istihadah sini, jadi maknanya keluaran darah tu membatalkan wuduk. Darah istihadah membatalkan wuduk. Tapi dengan sebab sentiasa berkeluar tu, dia katanya orang yang sentiasa berhadas. Kalau darah yang keluar macam biasa tu, itu tak batal wuduk. Boleh nak salat. Tapi kalau kita kira, tapi kalau keluar banyak, atau dia kencing, atau dia buat perkara yang lain, maka batal lah wuduk dia, tak boleh nak salat lah. Lepas tu begitu juga kalau orang yang sentiasa kencing, salisil baul, maknanya air kencing dia keluar, menitik, maka keluaran biasa tu tidak dihukum kata batal wuduk dengan keluar air kencing itu. Sebab dia ni sentiasa keluar air kencing. Maka nak kira kata kencing yang membatalkan wuduk tu, sekiranya kalau biasanya basah saja, basah tapi ada keluar sikit saja, basah begitu. Tapi kalau keluar banyak lebih pada biasa, itu jadi kencing membatalkan wuduk. Lepas tu yang lain tu batal wuduk sebab lain tu macam orang biasalah, sentuh perempuan pun batal, sentuh kemaluan pun batal. Katalah. Itu lebih kurangnya tentang maklumat tentang orang yang mustahadah atas salisil baul dan orang yang tayamum. Maka apabila dia sudah basuh, kalau orang yang sentiasa berhadas, selepas pada dia basuh, dia ambil wuduk. Selepas pada dia ambil wuduk, dia basuh kaki. Sudah dia basuh kaki, dia pakai khuf. Dia pakai khuf. Apabila dia pakai khuf, tengok. Apabila dia pakai khuf, belum apa? Belum masuk masa sapu lagi kan? Sebab nak masuk sapu masa khuf tu bila? Berhadas. Cakap mudahnya berhadas lah. Maka nisbah bagi dia ni macam mana? Tengok dia katanya halus sikit masalah dia. Sungguhnya menyapu keduanya itu barang yang harus bagi keduanya daripada sembahyang. Mana sembahyang yang diboleh buat. Jikalau ada lagi tinggal tahurnya yang memakai 2 moza, tahur yang dia pakai 2 moza. Dan yang demikian itu barang yang harus tu satu fardu dan beberapa sembahyang sunat. Satu fardu dan beberapa sembahyang sunat. Lepas tu dia katanya jikalau ada lagi tinggal tahur, maknanya tak batal wuduk lagi. Tak batal wuduk. Yang ia memakai 2 moza. Tengok lagi. Dan jika ada memakainya belum lagi ia mengerjakan fardu. Dan jikalau adalah hadas itu sudah
Ada lebih ni. Hmm. Sekali lagi. Sungguhnya, sungguhnya menyapu keduanya itu barang yang harus bagi keduanya daripada sembahyang. Jikalau ada lagi tinggal tahurnya, masih ada tahur dia lagi, maknanya dia belum batal wuduk. Yang ia memakai moza. Nah, dan yang demikian itu mana? Barang yang harus tu ialah satu fardu dan beberapa sembahyang sunat. Tu. Jika dan tak nak. Dan beberapa sembahyang sunat. Jika ada memakainya belum lagi ia mengerjakan fardu. Nak gitu ya. Jika dan tu tak nak. Jika ada memakainya belum lagi mengerjakan fardu. Ya. Begini rupanya, kita katanya orang ni dia mustahadah. Artinya dia salisil baul. Kencing. Nah, lepas tu, jadi selepas pada dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Selepas pada dia pakai khuf, kalau kira asalnya, selepas pada ambil wuduk, dia pakai khuf. Selepas pada pakai khuf, dia kena solat lah. Dia nak solat lah. Lepas tu di sini kita katanya, dia selepas pada dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Selepas pada dia pakai khuf, dia kata jika ada memakainya itu belum lagi jika ada memakainya itu belum lagi ia mengerjakan fardu. Ya. Sekali lagi nak ulang. Sungguhnya menyapu keduanya itu barang yang harus bagi keduanya daripada sembahyang. Jikalau ada lagi tinggal tahurnya yang ia memakai dua moza.
Tak itu ni. Rasa tak cukup. Tak cukupkan lebih. Boleh sapu. Sungguhnya menyapu keduanya itu barang yang harus daripada sembahyang. Itu satu fardu, satu sunat. Jikalau ada lagi tinggal tohurnya yang ia memakai dua masa. Nampaknya kena tangguh dulu hari ni. Nanti nak tengok kita Arab dulu. Rasa tak puas dengan bahasa Melayu ni. Nanti nak mukabalah, nak tengok ibarat cakapan kita Arab dulu. Saya minta tangguh setakat ni dulu dah. Kita ambil di esok kita mula di masalatun orang yang sentiasa berhadas. Sentiasa hadas seperti orang yang mustahadah atau salisil baul. Kita ulang balik ya. Untuk hari ini saya kat tu dulu. InsyaAllah kita ulang balik pada masalah orang yang sentiasa berhadas. Nanti nak tengok kita Arab dulu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين